ini sangat penting kerana topik ini perlu dipupuk sejak dari kecil kepada anak-anak kita tentang apa itu dakwah dengan kepentingan untuk berdakwah. Kerana saya percaya majoriti daripada tuan-tuan dan puan-puan di sini yang membesar dan belajar agama di sekolah rendah, di sekolah menengah, tetapi akhirnya kekurangan idea ataupun kekurangan motivasi untuk melakukan dakwah. Kerana kita tak nampak dakwah itu dibudayakan dalam masyarakat kita. Sedangkan Islam itu sendiri merupakan agama dakwah. Hakikat bahawa hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua adalah beragama Islam di dalam surah pada malam ini menunjukkan bahawa dahulunya nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan yang berbangsa Melayu, tetapi mereka menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pokok, menyembah besi dan menyembah segala macam perkara, tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi alhamdulillah ada orang yang telah memeluk Islam lebih awal. Mereka datang ke tanah Melayu, lalu mereka menyebarkan Islam kepada orang Melayu di tanah Melayu. Dan alhamdulillah akhirnya kerana masuknya Islam raja dan sultan, maka rakyat jelata juga mengikuti yang sama. Dan sehingga hari ini majoriti Melayu di Malaysia beragama Islam. Dan teori yang sangat popular adalah Islam disebarkan melalui 3 cara, 3 golongan: orang Arab, orang India dan orang Cina. Bukan saya, ya, Cina yang datang dari China, yang mereka terlebih awal telah menerima Islam 1000 lebih tahun yang lampau. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita pergi kepada definisi dakwah itu terlebih dahulu. Semua boleh jelas ke di situ? Ke kurang jelas? Jelas, ya? Sebab yang penting jelas. Kalau tidak nanti saya menjerit, tak dengar pula. Baik, kita pergi kepada definisi dakwah terlebih dahulu. Dakwah dari segi bahasa linguistiknya bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru. Tadi saya sempat tengok di belakang ni ada gelanggang futsal. Maka adik-adik semuanya dari segi bahasa kita berdakwah setiap hari, iaitu kita mengajak dan menjemput orang untuk melakukan sesuatu. Ajak makan pun dakwah, jemput pun kira dakwah. Tetapi dari segi syariatnya, dari segi agama kita, bila kita sebut perkataan dakwah, ianya bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan juga mencegah syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian, dakwah mesti ada 2 elemen ini, iaitu mengajak kepada tauhid dan mencegah syirik. Kerana kedua-dua ini adalah yang paling tinggi, iaitu kemuncak iman adalah la ilaha illallah. Dan kemuncak perkara yang paling keji di sisi Allah, yang jikalau seseorang mati dalam keadaan itu, iaitu seseorang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, yakni menyekutukan Allah. Apa maksud mensyirikkan Allah? Apa maksud menyekutukan Allah? Kita kadang-kadang kita terbiasa dengan terma itu, tetapi bila nak dikongsikan, nak diberikan terperinci, kita agak sukar. Dalam bahasa yang mudah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, kita kata menyembah selain dari Allah. Betul. Tetapi nak lebih mudah, ianya bermaksud mengambil hak Allah diberikan kepada yang tidak berhak. Hak Allah adalah untuk disembah, dan kita ambil hak Allah yang layak ditaati, yang layak disembah, kita berikan kepada yang tak layak disembah, yang tak layak ditaati. Maka kita ambil hak itu. Maka secara mudahnya, syirik. Apa hujah saya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua? Hujah saya adalah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlu kitab," katakan kepada ahlu kitab. Adik-adik, angkat tanya sikit boleh? Macam tak boleh je. Kena kuat sikit. Adik-adik kata tak makan, kena kuat sikit baru boleh makan. Boleh ke tak boleh? Sebab kalau tanya ayah-ayah, ibu-ibu, nanti mereka pun lapar juga. Angkat tanya. Okey, kalau contoh cikgu panggil masuk dalam kelas, kemudian cikgu kata, nama adik apa? Haris. Nama ni? Yusron. Haris Yusron.
Haris masuk ke dalam bilik guru. Maka selepas Haris selesai dengan cikgu, cikgu bagi tahu kepada Haris, Haris, lepas ni kamu keluar, panggil Yusron masuk. Rasa-rasanya Haris akan tanya kepada cikgu tak, cikgu, sekejap, ni cikgu nak bagi cadangan ke perintah ni? Haris akan rasa apa? Itu perintah ke cadangan dari cikgu? Perintah. Bayangkan, budak seusia ini pun dia tahu, bila disuruh bagi tahu kepada Yusron untuk masuk, dia tahu itu adalah perintah. Bagaimana dengan kita yang telah dewasa, yang akil balik? Yakni bila Allah Subhanahu Wa Taala kata qul ya ahlul kitab, di sini Allah memberikan cadangan ataupun perintah? Perintah. Maksudnya kewajipan untuk bagi tahu. Qul ya ahlul kitab, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah perintah, bukan cadangan. Dan sebab itu, kalau kita perasan, kita tak kira, tapi kita mungkin akan perasan, perkataan qul itu banyak ke sikit? Bukan banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Tidak kurang daripada 332 kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang di dalam Quran perkataan kul, 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 kul. Yakni untuk kita pergi berdakwah. Tapi apa yang kita buat? Kita kul. Lain. Yang kita faham lain. Maka Allah kata pergi berdakwah, pergi bagi tahu kepada ahli kitab. Apa yang kena kita buat? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Datanglah kepada persamaan antara kita. Apa persamaan yang pertama? Ini yang saya kata tadi. Dakwah adalah mengajak kepada tauhid dan mencegah syirik. Alla na'budu illallah. Kita hanya menyembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita mensyirikkan Allah. Nampak tak? Kemuncak dengan yang paling keji. Jangan buat yang ini. Ini termasuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ajak orang buat kebaikan, ajak orang solat berjemaah, ajak orang untuk bagi derma dan sebagainya, itu ajak kepada kebajikan, kebaikan. Termasuk dalam ruang lingkup dakwah. Bila kita cegah kawan buat kemungkaran, jangan menipu, jangan tak menepati janji, itu mencegah kemungkaran. Kita nak cegah maksiat, nak mencegah rasuah, itu termasuk di situ. Maksudnya, alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan kita mengambil sebahagian di antara kita sebagai sekutu di sisi Allah. Dan Allah tahu, dan sepatutnya kita jangan terkejut. Apa yang saya maksudkan dengan jangan terkejut? Sebab sering kali saya terima daripada orang ramai, mereka datang kepada saya dan kata, bro, saya bawa ayat Quran tu, saya ajak benda baik, tapi orang tak nak, orang reject, marah saya. Kenapa boleh terjadi macam tu, bro? Saya sebenarnya lebih terkejut dengan terkejutnya tuan-tuan dan puan-puan. Tahu kenapa? Sebab bila kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mesti ada orang yang menolak. Dan sebahagian besarnya akan menolak dakwah kita. Yang akan menerima hanyalah sedikit saja. Sebab itu Allah kata, fa in tawallau, jikalau mereka berpaling, jikalau mereka tak nak dengar, mereka kata, ni budak baru kata nak cakap pasal Islam. Mungkin orang tua, awak ni budak, ayah makan garam lagi banyak daripada kamu makan nasi tau. Tak tahulah kenapa ada nasi tak nak makan, pergi makan garam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran adalah kebenaran tanpa mengira siapa pun yang bawa. Anda kata, hari ini angka tanya, 1 campur 1 campur 1 berapa? 3. Tetapi datang seorang profesor matematik, naik kereta Mercedes, pakai tie, pakai kot, segak, Masya Allah. Bila tanya kepada dia, 1 campur 1 campur 1 berapa? Dia kata 1. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Budak-budak ke profesor tu? Budak-budak tetap betul. Bukan kerana dia budak-budak, kerana jawapan dia betul. Kerana jawapan dia betul. Masya Allah, saya dengar suara saya sendiri. Ya. Maksudnya kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdakwah, pastinya majoriti akan menolak dan akan menerimanya sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dakwah ini adalah wajib ke atas setiap individu yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa, sesiapa jua yang mengatakan dirinya adalah Muslim, maka dia adalah seorang da'i. Tetapi dengan syarat
dia dah akil balik, dia waras. Kalau dia belum akil balik, dia tak wajib. Macam adik-adik ni, dia tak wajib lagi nak berdakwah. Tak wajib. Tetapi kalau mereka nak buat, alhamdulillah, permulaan yang bagus untuk melatih diri. Tetapi bagi kita semua ini yang telah besar, yang dah dewasa, Masya Allah, waras pula tu, rasanya wajib ke tidak? Tersangat wajib. Wajib. Dunia hari ini, dia berfungsi begini, iaitu kita sebagai Muslim. Saya datang kepada kita sebagai Muslim dulu. Sebagai Muslim, saya perlukan jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Yakin tak dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi Islam, yakni sesungguhnya agama yang diterima dan diredai oleh Allah hanyalah Islam. Dan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, Allah kata, barang siapa yang memilih menganut agama selain daripada Islam tidak akan diterima, dan hanya agama Islam sahaja yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke tidak? Kurang yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau tak jawab tu maksudnya tak yakin lah. Esok kita masuk Islam secara berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin ke tidak dengan apa yang disebut tadi? Bagus, ini cara paksa orang jawab. Kita yakin. Maksudnya, setuju juga kalau saya katakan bahawa Islam adalah agama yang benar. Islam ini datang daripada Allah, Quran daripada Allah. Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijri surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Maksudnya kesucian nilainya terjaga. Dan maksudnya nilai-nilai hukum hakam, apa yang dibuat di dalam Islam, semuanya ini datangnya daripada Allah. Bukan sahaja namanya Allah, tapi namanya juga Al-Alim, yang maha mengetahui. Nama dia juga Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maksudnya dia tahu apa yang kita tak tahu. Sebagaimana jawapan Allah bila Allah tanya kepada malaikat, malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau nak ciptakan satu makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Ada tak malaikat tanya? Maksudnya agama Islam boleh tanya soalan tak? Boleh. Boleh. Bukan macam segolongan kita belajar, kita kata, oh jangan tanya, banyak tanya lemah iman, jadi Bani Israel. Tak. Islam boleh bertanya. Sedangkan malaikat juga bertanya. Bila malaikat bertanya, Allah jawab tak? Allah jawab. Allah jawab simple je. Qala inni aqlamu ma la ta'lamun. Katakanlah, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maksudnya, nilai Islam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah yang paling tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Betul ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini berfungsi begini. Sama ada kita yang mengajak mereka, orang yang belum Muslim, yang tak beriman kepada nilai Islam, untuk mengikuti nilai Islam, ataupun mereka akan ajak kita sebagai Muslim untuk ikut nilai mereka. Setuju? Dia tak ada di tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini, dia pasti akan terkena bahananya. Dia pasti akan terkena serpihannya. Tak boleh. Kalau kita kata ada seorang ni, dia tak beragama. Dia tak beragama. Maksudnya, dia tak ada ideologi ke, betul? Tak ada ideologi agama. Dan dia bukan Islam. Rasa-rasanya, dia ikut nilai Islam ke? Ikut nilai sana? Dia mesti akan cenderung kepada salah satu. Dia tak akan jadi tengah-tengah sebagaimana yang dia klaim. Tak akan. Tak ada.